Okay, kita dah start live. Okay. Alright, kita tunggu 5 orang dulu masuk ataupun 5 minit dulu. Kita tunggu. Okay, kejap ya. Saya nak bagi tahu dalam grup. Okay, actually live pada malam ni memang special lah untuk semua orang. Tak kira lah dia ejen memasak ke ataupun dia bukan ejen memasak. Kat sini saya nak terangkan untuk platform memasak ni apa dia hala tuju memasak. Okey? Alright. Sekejap je. Dengar tak? Sekejap je. Live. Halo, alright. Okay, hai. Siapa tu yang dah masuk? Boleh komen? Boleh komen jelas tak saya punya video? Jelas tak suara saya? Okay. Okay, hai. Boleh komen ya, jangan malu-malu. Komen je. Okay. Okay. Hai, Assalamualaikum Umi. Alright. Okay. Alright. Jom. Kita nak mula dah. Okay. Alright. Kita dekatkan sikit kita punya whiteboard. Okay, malam ni saya bangun tau. Saya coaching, bangunlah. Alright. Nampak tak? Nampak kan? Okey. Sebelum kita start, boleh minta komen. Boleh minta komen seorang untuk komen jelas ke ataupun tak jelas. Video okey ke? Video. Okey. Okay, jom. Alright, okay. Pada malam ni saya nak ceritakan tentang terutamanya dropship barulah. Mula-mula dia join dalam bisnes memasak. Apa dia perlu tahu? Dia kena tahu dulu. Apa yang dia wajib perlu tahu adalah perkara pertama, hala tuju. Kenalah dengan kita punya topik pada malam ini. Hala tuju tu. Okey, hala tuju ni sangat penting tau supaya korang jelas. Korang jelas, dan bila korang jelas, korang akan yakin. Okey, yakin dengan sorry ya. Nak setting sekejap. Nak balikkan dia. Okey. Sekejap. Okey, Alright, topik kita pada malam ni hala tuju. Adapun dalam bahasa Kelantan ni, bahasa Kelantan kan. Okey, bahasa Kelantan clarify ataupun clarity lah, clarity. Okey, clarity sangat penting tau. Clarity ni sebab apa? Bila korang tahu, korang yakin, macam soalan macam ni lah. Korang nak pergi, korang nak dalam bisnes, umpama kita ni nak mendaki gunung tau. Okay? Umpama kita nak mendaki gunung. Sorry ya, saya macam tak tahu kenapa. Sekejap je. Macam mana nak bagi tinggi Sekejap je. Nak bagi tinggi kan. Alamak. Okay, sekejap. Kita nak rendahkan sikit. Okay, rendahkan sikit.
Sekejap ya. Nak rendahkan sikit. Langut sangat. Sekejap ya, sekejap ya. Dia masa lama lah pula. Okey. Okey. Okey, sekejap, sekejap. Sekejap. Okey. Kasih rendah itulah. Baru korang nampak. Okey, sekejap. Okey, nampak? Okey, nampak barulah sama level. Tadi bukan main lagi korang mendongak lah. Okey, sekejap. Okey. Kita dekat sikit. Okey, topik pada malam ni adalah tak nampak saya tak apalah. Kalau janji korang nampak korang apa yang saya tulis. Okey, first kali kita kena tahu clarity. Apa makna clarity? Clarity ni bahasa Kelantan, clarity lah. Kalau bahasa Melayu, hala tuju. Okey? Alright, jom kita mula. Okey, clarity ni ada beberapa yang korang perlu tahu. Kena tahu apa itu clarity. Kena ada kefahaman tentang clarity bisnes memasak ni. Okey? Kena jelas ataupun jelas. Clarity ni senang cerita jelas. Jelas dengan kita punya matlamat hala tuju ni. Okey? Okey. Walaupun ramai yang join dalam bisnes ni, ada yang tidak berjaya. Sebab apa? Sebab dia tak tahu ataupun dia tak faham tentang clarity dalam memasak ni. Okey? Dia tak tahu hala tuju dia. Mana dia nak boleh pergi. Setakat mana, sejauh mana dia boleh pergi dalam bisnes memasak ni. Okey? Sebab tu ramai yang sangkut di level agent ataupun kita start ni lah. Ramai sangkut di level dropship dan agent. Ramai sangat. Ramai sangat. Lepas tu ramai yang give up dekat level ni, dropship dan agent. Sebab apa? Dia tak faham. Dia tak clarity dengan hala tuju dia. Dia tak clarity dengan hala tuju memasak. Dia tak align dengan platform memasak punya hala tuju. Okey? Korang kena tahu tau, walaupun korang berada dalam bisnes orang, korang duduk bawah founder, duduk under platform founder, tapi ini adalah bisnes korang. Korang yang decide. Korang nak tentukan macam mana. Okey? Sebab apa? Ini umpama macam ni lah. Korang ada company sendiri, dan korang manage korang punya team, korang punya staff tu macam mana. Okey? Okey, sekejap. Alright. Untuk clarity ni, banyak tau topik yang saya nak ulas tentang clarity ni. Okey, clarity ni kita kena clarity tentang kita punya commission. Ramai yang tak tahu, dia main join je dalam bisnes memasak ni, tapi dia tak tahu commission. Commission level-level tu lah. Okey, main saya cerita tentang setiap kita punya level-level dalam memasak ni. Okey, sekejap ya. Okey, padam dulu Alright. Okey, kalau korang nak tahu, first kita join dalam bisnes memasak. Tak kira lah, saya dulu pun bermula dengan level dropship tau. Saya bermula dari level dropship. Okey, DS ni dropship lah. Padam sikit. Okey, dropship. Okey, level dropship. Alamak, rendah sangat. Saya dah tinggi. Okey, lepas tu next dia pergi ke
level agent. Tulis tau. Tulis sambut lah. Okey, level agent. Lepas tu kita ada satu level lagi, level stockist. And then satu lagi, level master stockist. And then ada lagi level circle. Circle ni, kalau korang nak tahu, kita terbahagi kepada 3 cabang, 3 level lagi. Kan ni ada level-level kan. Ni pun sama, ada level juga. Mula-mula level platinum. Then yang kedua sapphire. Sapphire dan ultimate. Kita punya ultimate level adalah titanium. Korang nampak tak? Ke silau? Nampak kan? Okey. Kalau korang nak tahu, level dropship ni, macam mana kita nak tahu kita ni level setakat mana? Untuk korang yang mula-mula join dalam bisnes memasak, korang memang tak tahu lagi tentang model bisnes kita. Okey, model bisnes kita inilah kita punya level-level. Okey, di peringkat dropship, dia punya sale 0 sampai 500. Macam tu lah. Sale. Ada yang buat 1000. Tapi ini saya just bagi contoh sahaja. Okay, untuk peringkat dropship ni. Kalau korang tak buat sale pun tak apa tau. Okay, let's say lah. Dropship. Okay, dia punya sale dia 0. Telur ayam. Tetap kita panggil dropship. Okay, sebab kita masuk secara percuma. Free. Free lah. Kita masuk dalam bisnes memasak ni free sahaja. Tanpa bayar apa-apa sahaja. Sebab tu korang kalau tak buat sale pun tak apa. Bukan kena bayar denda ke apa ke, tak perlu pegang stok pun. Okey. Yang kedua, sale untuk agent. Okey, sale Sale untuk agent required 2000. 2000, tahu? Okey. Untuk peringkat stockist, required sale adalah 45000. Nampak? Sorry sangat. Okey. Untuk level master stockist, required sale adalah 140,000. Okey. And then untuk circle ni based on performance. Yang ni dah tak kira sale lah. Untuk level circle ke atas, performance sahaja. Performance. Okey. Alright. Okey, kalau korang nak tahu, mari saya ulas sekejap lagi lah untuk level platinum dan sapphire titanium ni. Sekejap lagi saya akan ulas. Okey. Untung pula. Okey, korang-korang nak tahu kan, untung ni commission lah. Dalam memasak, dalam bisnes, tak ada gaji tau. Tak ada gaji, tapi kita dibayar ataupun kita dapat commission tu dari peringkat dropship sampai ke master stockist, sampai ke level titanium. Okey. Kalau korang nak tahu, untung setiap level adalah yang ni dropship. Of course lah, kalau tak ada buat sale, kosong lah. Kosong, lebih kurang lah. Kosong sampai 400 macam tu. Untung dia kosong sampai 400. Untuk level agent, 500 sampai 2000. Ada yang pernah cecah 2000. Dia punya income tahu, bukan sale. Income. Dia boleh buat sale 2000 ke atas kan. So mestilah ada untung situ 2000. Okey, untuk peringkat stockist adalah dia punya commission tahu, gaji dia tu. Commission ni adalah gaji lah dalam bisnes ni. 2000 sampai 9000. Nampak?
Sorry lah, buruk sikit tulisan. Tapi korang boleh baca Okay, untuk master stockist 5 angka lah, of course 5 angka. Dia punya untung 10,000 sampai 20,000. 20,000 commission. Commission tu mengalahkan kerja manager apa semua tu. Tak perlu jadi manager. Buat memasak ni, kalau korang betul-betul pulun, hanya setahun setengah saja dah boleh hit master stockist. Okay, setahun setengah saja. Okay, alright. Okay, saya nak cerita. Okay, next saya nak cerita tentang ni circle. Okay, kita padam padam dulu. Okay, untuk circle, okay, circle ni kan, circle ni dia terbahagi. Okay, circle ni dia terbahagi kepada 3 tau. Terbahagi kepada 3. Nak cerita macam ni lah. Peringkat level jugalah. Okay, Platinum, Sapphire, okay, yang ni Titanium, Ultimate punya level. Okay, setakat ni dalam memasak tak pernah lagi orang cecah Sapphire dan Titanium. Tak pernah lagi. Okay, orang nombor 1 pun, nombor 1 agent pun tak pernah capai ni level Titanium. Okay, untuk Platinum, dia kena melahirkan 5 orang master stockist. Buruknya master stockist, dia kena lahirkan 5 orang tau. 5 orang master stockist. Untuk level Sapphire, dia kena lahirkan 5 orang Platinum. Platinum PLT ni, Platinum plus dengan okay, sekejap okay, plus dengan 5 master, bukan 5 pula, kali 5 lah. 5 master stockist. Okay, so that's mean dia punya ni 25 lah kena ada master stockist ada dia. Sapphire ni kena ada 25 master stockist. Macam tu. Untuk level Titanium, kena ada 5 Sapphire. 5 Sapphire kali dengan 25. 5 kali 25 100 berapa? Sekejap. 100. Dia kena ada 125 master stockist. Okay, dia kena ada 125 master stockist. Kenapa saya cakap kita kena aim level ni Titanium? Semua orang ada peluang. Tak kira lah dia baru join sehari, baru hari ni start join dalam bisnes memasak. Semua ada peluang untuk capai level ni, level ultimate Titanium. Okay, alright. Saya padam dulu. Okay, kalau korang nak tahu, alamak, saya terpadam pula level-level tu tadi. Okay, sekejap Titanium, Sapphire. Sapphire dia ibarat macam ni lah, level apa? General worker, staff, lepas tu pembantu staff, lepas tu engineer, manager, general manager, lepas tu CEO, macam tu lah lebih kurang. Cuma dalam bisnes memasak ni semua orang berpeluang untuk menjadi CEO. Okay, Sapphire dan ni. Okay, kita starting. Kenapa saya cakap shocknya kita buat bisnes ni? Okay,
Platinum ni kan dia kena lahirkan 5 orang master stockist. Okay, so apa yang didapat tu? Dia dapat benefit. Dia punya commission tu. Okay, commission tu tadi contoh lah, let's say lah, dia dapat RM 20,000 sebulan. Dia punya commission lah, commission aktif. Okay, income aktif dia 20k. Tapi plus dengan income aktif, dia dapat allowance kereta satu. Mama bagi apa? Mama HQ akan bagi allowance kereta 2,500 sebulan. Okey. Alright, untuk Sapphire, Sapphire ada dua tau. Dia dapat dua. Dapat allowance kereta pun dapat, dan satu lagi allowance rumah. Allowance rumah. Allowance rumah pun dapat, allowance kereta pun dapat. Dua-dua dia dapat. Okey. Untuk titanium dapat lagi. Macam tadilah. 2,500 dapat 6,000 macam tu. Plus yang ni dapat 2% dividend. Kenapa saya cakap dividend? 2% dividend ni adalah 2% daripada keuntungan syarikat Mama Sap. Let's say lah macam ni. Kita cerita pasal titanium Okey. Katakanlah Mama Sap, okey. Katakanlah Mama Sap dia buat sales sebanyak 1 bilion setahun. 1 bilion, okey, bersamaan dengan 1,000 juta lah. Okey. Let's say lah Mama Sap dia tak akan ambil untung 1 bilion daripada sale tu. Of course lah, dia punya sale dia akan dapat macam 20% macam tu lah. 20% ni bersamaan dengan 200 juta. Okey. 200 juta. Okey. Korang ingat kan yang saya cakap tadi, level titanium tadi 2%. Okey, 2% ni bersamaan dengan 0.02. Okey. Kali dengan 200 RM, 200 juta. Bahagi dengan contoh, kita bagi contoh terdekat ni ada 4 orang level platinum kan. So dia akan jadi level titanium lah. So kita bahagi dengan 4 orang lah, 4 titanium. Contoh titanium. Okey, sama dengan 1 juta. 1 juta seorang per year lah. Tadi kan untung 1 bilion setahun kan, per year. Okey. Alamak, buruk tulisan. Okey. Per year. 1 juta per year ni, bayangkan korang dah jadi jutawan lah kat situ. Okey. Okey, jom saya pecahkan lagi. Daripada level titanium ni, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Saya pecahkan lagi. Okey. Okey. Berapa yearly income untuk titanium tadilah. Titanium. Berapa yearly income titanium? Yang tu tadi saya cerita allowance saja tau. 2% dividend. Okey, jom kita pecahkan. Alright, first kali kan dia dapat allowance kereta. Allowance kereta
RM 2,500. Rumah, allowance rumah didapat RM 6,000. Okey. Lepas tu dividen. Dividen tadi saya kira 1 juta per year. Per year, setahun per year 1 juta. Okey. Cuba korang darab. Let's say lah korang dapat allowance rumah ni setahun 12 bulan lah. 12 bulan. And then yang ni sama dengan sekejap kira kalkulator. 250 kali 12. 30,000. 30,000 allowance kereta. Yang ni pula Sapphire 6,000 kali 12 bulan 72,000. 72,000. Korang nampak tak? Sorry Okay. And then ini per year lah. Saya dah kira tadi kan 1 juta. Okay. Tadi ini level circle kan. Of course lah, kita punya active income kita tu ada tau. Active income kita yang tadi lah level master stockist tu tadi. Bila dah buat ke level platinum, dia akan dapat paling kurang lah. Saya cerita tadi, kita dapat tadi 20k. Saya cerita tadi 20k. 20k kali lah 12. Kali 12 dapat 140 240. 240k. 240k macam tu. Alright. Jom kita totalkan. Kita totalkan berapa kita jumlah kalau kita hit titanium level ni. Okey, kita tambah 240k tambah dengan 72k tambah dengan 30k. Okey, tambah dengan 1 juta. 1 juta. Okey, lebih kurang kita punya setahun 1.34 juta kita punya income. Nampak? Tak nampak lagi tak tahulah. Yang ni setahun siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Dah lah, tak perlu keluar modal, tak perlu pegang stok, tak perlu keluar 1 sen pun. Even nak join dalam bisnes ni pun free. Tak perlu bayar apa-apa pun. Okay? Tak perlu bayar apa-apa pun. That's why lah bisnes ni orang kata tipulah kalau tak buat betul-betul tak jadi kaya. Melainkan korang ni tak buat betul-betul lah. Sebab tu buat bisnes separuh jalan. Sebab tak nampak, tak clarify. Korang punya platform tu, founder korang ataupun korang sendiri tak jelas dengan korang punya matlamat korang tu, hala tuju korang tu. Okay? So korang kalau nak berjaya, buat betul-betul lah. Buat betul-betul, InsyaAllah usaha tidak menipu hasil. Okay? Alright. Okay, jom saya nak ke point seterusnya. Point seterusnya adalah business point clarify. Clarify kita kena tahu. Clarify ni clarity tentang apa? Business model. Kita kena tahu business model. Korang tahu tak business model memasak ni apa? Banyak kan? Korang tahu tak business sebenar-benarnya dalam dunia bisnes yang buat jadi kaya adalah business networking. Business networking. Okay? Alright.
Okay. Tak ada dalam bisnes ni, bisnes retail yang kaya raya. Bukan tak ada langsung, ada. Tapi dia kena keluarkan modal. Dalam bisnes memasak ni, tak ada keluarkan modal. Tak pegang stok, apa-apa saja. Kalau korang pergi bisnes kat luar yang ada modal tu, memang kena, kalau nak hit level, memang kena pegang stok banyak gila. Kena bayar itu. Kalau contohlah HQ dia buat promo ke apa ke, and then pertukaran packaging ke, and then tiba-tiba dia nak jual tu tak sempat, tak habis. Sebulan tu dia tak sempat nak jual, tak habis. Kat situ ruginya. Yang untungnya dalam bisnes memasak ni, tak perlu pegang stok langsung. Semua HQ yang pegang. Tak perlu bayar, tak perlu pun bayar. Tak perlu pun bayar 1 sen pun dekat HQ. Okey? Kita dapat order je, kita jual. Dapat order, kita jual. Ini konsep kita. Business networking. Okey? Business networking. Kalau korang nak tahu, ada istilah lain. Business networking ni, business MLM lah. Multi level marketing. Okey, sabar dulu. Jangan tuduh tak melulu. Okey. Business MLM ni bukan jahat. Okey? Yang jahat adalah person in charge. In charge yang buat sistem macam tu. Contoh. Ada apa? Platform tu, ada business tu, dia letakkan syarat, okey, nak kena pegang stok lah apa semua. Nak syarat untuk hit level kena pegang stok. Lepas tu kena bayar dulu apa semua, ada modal, nak kena join kelas pun berbayar apalah semua. And then nak register pun kena bayar. Ada business macam tu dekat luar. Tapi dalam memasak tak ada 1 sen pun korang bayar. Okay? Even korang dah level ke titanium, korang tak perlu bayar 1 sen pun dekat HQ. Yang tu untung. Korang buat sampai berjaya dalam bisnes memasak ni, of course korang akan dapat. Yang tak buat tu, of course tak dapat. Zero. Peluang terus tutup. Tertutup terus. Okay? Korang kena tahu apa beza bisnes MLM dengan bisnes MLM memasak dengan bisnes MLM dekat luar. Korang kena tahu tau. Okay? Bisnes MLM dekat luar, kalau orang tu join dalam under korang, dia akan diberi bayaran oleh HQ. HQ tu bayar kat dia. Rekrut dia duduk ada tim dia bawah dia, HQ akan bayar. Ada je orang baru HQ akan bayar. Tapi dalam memasak ni, walaupun korang rekrut ataupun ada tim seramai 1,000 orang, tapi tim korang tak ada buat sale 1 sen pun, tak jalan, korang tak tolong, korang tak coaching, korang tak bantu dia cari income, korang tak akan dapat income, korang tak akan dapat hasil. Okay, korang kena jelas tau, bisnes memasak ni, MLM ni lain. And then kita punya ni, kalau nak tahu kan, kita dah register. Kita dah register. MLM kita ni berdaftar, register dekat KPDN-HP macam tu lah. Tak ingat lah apa istilah tu. Bahagian perdagangan tu lah. Kita dah register tau. Bukannya company yang memang kalau ada tindasan agent HQ tak cover. Tak. HQ akan cover kalau ada penindasan dalam network memasak. Okay? So sebab tu korang kena tahu tau, bisnes MLM tak jahat. Memang korang akan, bila dengar je bisnes MLM ni, terus korang kata, tipu orang lah tu. Suruh orang ni lah tu, suruh orang buat loan lah tu, buat loan 10,000 contohlah. 10,000 dekat bank. Sebab nak pegang stok kan. Sebab nak pegang stok, nak beli stok apa semua. Pinjam loan, personal loan, dah lah tinggi personal loan dekat bank. And then satu lagi
pinjam dekat farmer. Farmer ni. Pinjam lagi untuk buat ni semua. Dalam memasak tak ada. Tak ada semua ni. Zero. Memang tak ada. Okey? Tak ada. Okey? Tak ada. Maka pen pun dah habis dah. Tak perlu pun. Dalam memasak ni memang kita zero cost. Memang tak rugi apa-apa pun. Okey? Buat banyak, dapat banyak. Okey? Okey? Kalau korang nak tahu kan, dah lah kita register, tak keluar modal. Tak keluar modal. Tak perlu pegang stok. Okey? Stok tak perlu pegang. HQ yang pegang, kita ada outlet kan. Tak ada yuran. Tak ada yuran. Yuran daftar. Kalau korang hari ni join, esok korang nak quit, tak ada masalah. Quit je korang nak 24 jam ke, korang quit, tak ada masalah. Korang nak buat sale ke, tak nak buat sale ke, terpulang pada korang. Sebab sekarang, why not korang try je, join je, buat je bisnes. Saya pun dulu, mana ada buat bisnes sebelum ni. Memang saya background bekerja je. Bekerja sebagai bahagian ni lah. Kos saya ni mechanical, bahagian mechanical. Mana ada background tentang bisnes. Tapi saya belajar from zero. Belajar dengan leader-leader semua tu. Belajar dengan founder. Sebab korang nak tahu, founder memang bagi ilmu free je dekat kita punya satu page, group page Akademi Jemaah Agent. So kat situ korang boleh korang boleh korek je ilmu-ilmu dekat situ. Okay? Alright. Okay, point seterusnya. Okay, point kedua, business model. Point ketiga adalah cabaran. Okay. Cabaran. Ramai yang tak tahu. Dalam bisnes ada cabarannya. Okay? Ada cabarannya. Bukan apa. Tak ada benda indah pun dalam bisnes ni. Kalau korang nak masuk join je terus korang punya sale terus auto masuk. Korang punya tu terus dapat customer secara tanpa henti-henti. No, tak ada bisnes yang wujud macam tu. Tak ada langsung. Okay, apa cabaran dalam bisnes memasak ni adalah salah satunya, isunya adalah terlebih laku keras. Terlebih laku keras. Kalau korang tahu, kambing OOS. Lepas tu kek, kalau yang ada promo kek tu, memang laku keras. Sehari boleh habis. Okay. And then, yang kedua adalah beratur panjang. Kalau korang pergi pick up sendiri dekat outlet tu, beratur panjang. Panjang. Okey. Lagi? Apa lagi? Cabaran dalam bisnes. Okey. Tak pick up kek pada waktu sepatutnya. Tulis betul-betul supaya korang boleh baca. Okey. Burn lah item tu. Kalau tak pick up on time, kenalah pick up pada waktu tarikh tu. Janganlah korang dah set dekat sistem tu, korang nak pergi pick up lusa lah, minggu depan lah, memang burn lah. Korang dah order hari ni, pick up besok kan. So korang kena pick up besok. Kita dah setuju dengan rule memasak dah tetapkan tu. Okey. Pinjam dengan Along. Okey. Okey, lagi satu. Saya nak terangkan ni. Alright, ini adalah bukan masalah. Saya nak terangkan, saya nak bagi korang tahu. Okey, yang ni bukannya masalah. Dalam bisnes, ini bukan masalah. Ini adalah cabaran. Bukan masalah. Okey?
Yang masalah adalah korang. Korang yang fikir macam tu. Korang punya mindset macam tu. Korang dah set macam tu. Okey lah, aku keras. Aku tak boleh nak promote lah. Aku tak boleh nak menjual lah kalau asyik OOS je. Asyik, lepas tu beratur lah, leceh lah. Nak kena beratur, nak pergi ambil sebiji kek je pun. Tapi kena beratur, kena tunggu berjam-jam. Kalau macam ni lah, saya bagi solution. Korang keluar daripada Mamasab, korang pergi je dekat platform yang tak laku, yang tak perlu beratur. Memang korang nak jual pun bukan main payah lagi, tak ada repeat order tinggi apa semua. Korang pergilah. Berapa korang punya untung kat situ? Kalau korang tak nak berkorban, tak ada isu tentang terlebih takut keras lah, beratur panjang lah, nak tunggu lama daripada runner lah, runner buat masalah lah, itulah, inilah. Kalau korang komplain, sampai bila korang akan settle masalah ni? Bukan masalah, cabaran ni. Okay? Ini adalah cabaran yang korang kena atasi. Korang kena fikir macam mana nak atasi masalah. Bukan masalah, cabaran ni. Okay? Ni cabaran tau. Okay? Macam mana kita nak handle dengan situasi ni? Okay? Nak jadi good leader, kena jadi good follower lah. Kena ikut rule Mamasab yang dah tetapkan. Okay? Memang kita tak boleh nak control dengan situasi macam ni. Then kenapa kita nak salahkan situasi tu? Korang kena tenang-tenang cari solution. Itu baru bagus. Okay? And then selepas cabaran, next point seterusnya adalah okay. Mana tadi marker pen? Okay, yang keempat. Okay. Nak untung banyak. Okay. Nak untung banyak. Apa dia? Kena jual banyak lah. Logik tak? Nampak? Nak untung banyak, kena jual banyak. Memang logik lah. Mana ada nak untung banyak, jual sikit. Tak ada. Korang pergilah mana-mana bisnes, tak ada macam tu. Nak untung banyak, kena jual banyak lah. Okay. Alright. Lagi satu, saya nak bagi tahu ni, yang baru-baru masuk dalam Mamasab, baru je join. Okay. Korang kena tahu. Okay, first kali yang tadi saya cerita pasal clarity. Kan, point saya tadi, clarity ni hala 7 lah. Hala 7, kejelasan. Kejelasan tentang hala 7. Okay. Yang kedua, kena tahu okay, kena biar leader kenal. Penting sangat ni. Okey. Biar leader kenal. Dalam grup, okey. Contohlah, leader dia ada bagi konten apa ke, ada hantar WhatsApp ke apa ke. Macam mana kita nak biar leader kita kenal kita? Contohnya korang nak bagi cikgu kenal korang. Apa yang korang kena buat? Okay, first kali kena aktif dalam grup lah. Of course lah. Nak bagi leader kenal, aktif dalam grup lah. Aktif dalam grup. Paling senang, aktif je. Korang buat lah apa saja. Korang nak share ke apa ke. Share, contohnya korang nak ada tips lain. Share copywriting yang menjadi. Marketing. Copywriting, marketing. Nak share. Contoh, kita nak bagi leader kita kenal. Okey,
Bila kita share copywriting yang bagus, okey, contohlah kita dah dapat close 10 orang, 10 biji kek sehari tu, and then kita share lah dekat kawan-kawan kita. Kita share copywriting mana kita guna, gambar mana kita guna, and then okey, orang lain pun kenal. Siti, okey, Siti atau Fatimah lah, okey, Fatimah, Fatimah guna copywriting mana? Okey, saya guna copywriting ni, gambar ni. Dan orang lain pun belajar sama. Okey, rupa-rupanya macam ni ayat dia, patutlah ramai close dengan dia. Okey, and then satu lagi, share win. Paling senang, share win. Win lah apa-apa. Win dalam grup ni adalah kita share, kita delivery lah, tengah delivery lah, tengah pick up lah, pergi outlet lah, tengah buat apa, tengah study lah, share win lah. Itulah dah win. Itu adalah win dalam bisnes memasak. Okay. Dan seterusnya kena ada conversation lah dengan leader. Conversation. Kena ada reply dalam group tu. Bukannya leader tu cakap sorang-sorang apa semua. Macam mana leader nak kenal korang? Korang just, korang tengok korang tengok saja. Korang ada mata, tapi korang ada mata, korang ada tangan, tapi korang tak nak gunakan anugerah yang Tuhan bagi tu, nikmat yang Allah bagi tu, Tuhan bagi tu dekat korang untuk guna sebaik yang mungkin. Jari tangan korang tu, korang tengok saja, tapi korang tak ada reply. Kufur nikmat lah kita bagi. Kita bagi kufur nikmat. Leader tu cakap seorang-seorang dalam grup apa semua, tapi tak ada reply. Macam mana leader tu nak kenal korang? Kalau korang tengok je, korang malu je, macam mana leader tu nak kenal? Okey, satu lagi cara nak bagi leader tu kenal. Kalau korang malu sangat, PM tepi leader tu. PM tepi stokis, PM tepi cikgu. PM je. Kalau korang malu sangatlah, PM tepi. InsyaAllah lah, kalau cikgu tak busy apa, leader tak busy, dia akan reply. Tapi sama ada lambat ataupun cepat je. Itu je. Okey, satu lagi, selalu tag leader. Tag dekat Facebook ke, apa-apalah korang nak share win kan. Share win dekat media sosial, dekat Facebook ataupun Instagram. Korang tag je nama cikgu ataupun stokis korang semua tu. Korang share apa-apa je konten, benda-benda baik, korang tag cikgu. Korang tag je cikgu, insyaAllah cikgu akan kenal korang. Contohlah, korang nak bagi Mama Sab kenal, Mama Sabrina kenal kan. Okey, Mama Sab memang dia ada network berjuta-juta, beribu-ribu, lebih kurang 27,000 macam tu network yang aktif. Macam mana Mama tu nak kenal korang adalah melalui korang tag dekat dia punya IG tu. Korang wish lah apa-apa, ucap macam-macam lah. Korang terima kasih ke apa ke, wish dia benda-benda baik dekat founder tu. InsyaAllah founder tu akan dia akan, bila dia tengok hari-hari korang tag dia akan kenal. Walaupun korang tu level dropship, tak semestinya korang level atas Mama kenal. Tak. Bila korang connect dengan founder kita, insyaAllah Mama akan kenal. Okay. Tu pentingnya. Ada connection dengan leader kita. Connection tu penting. Bila kita ada connection dengan leader tu, ilmu tu ataupun formula yang leader dah ada dalam diri dia tu dah transfer dekat korang. Lagi senang untuk transfer dekat diri korang tu. Walaupun korang hari ni saja bermula level dropship, kenali leader kita, bagi diorang tu kenal. Okay. Alright. Hai Umi. Okay. Setakat ni korang ada soalan apa-apa ke? Ada soalan apa-apa? Okay, saya simplify point tadi. Okay, point tadi clarify.
Clarify ni ada 4. Tadi kan, clarify, tajuk clarify, clarity. Clarify pula. Okay, clarity ni ada 4. Okay, first kali kena ada clarity tentang hala tuju lah. Hala tuju ataupun matlamat. Okay, kalau korang nak tahu kan, hala tuju ni dia macam satu destinasi lah. Destinasi yang kita nak pergi, contohnya kita nak pergi ke Johor. Okay, kita nak pergi Johor, of course lah kita kena ada kereta, kita kena ada map ataupun Waze ataupun Google Map macam tu. Kita tak pernah pergi dekat destinasi tu, tapi kita nak pergi sebab kita tengok dekat Facebook ataupun media sosial yang kita sangat tertarik dengan tempat tu. Okey, sama juga dengan hala tuju tu, kita tertarik dengan matlamat tu. Okey, macam mana kita nak capai ke destinasi kita tu adalah kita kena ada kenderaan. Kenderaan ini adalah apa? Apa dia kenderaan ini? Kenderaan ini adalah platform. Korang dah bertuah kau. Bila korang dah join, korang adalah salah satu orang yang bertuah kerana telah berada dalam platform memasak ni, sebab korang dah berada dalam kereta, kenderaan. Cumanya kereta tu tak berjalan lagi. Okey? Macam mana nak kereta tu kena berjalan? Kena ada minyak lah. Ada minyak, ada apa semua. Ada alat-alat dia. And then siapa yang drive tu? Driver tu adalah coach ataupun leader, cikgu. Leader korang lah. Orang yang lebih tahu tentang selok-belok tentang memasak ni. Macam mana nak berjaya. Dia ada formula. Formula ni ada dekat leader-leader. Korang kena bertanya dengan leader, macam mana nak berjaya, macam mana nak jadi macam leader tu. Okey. Yang kedua adalah business model kan. Business model. Korang, kalau korang dah terlepas tadi live saya awal tadi, korang nanti ulang balik live saya tadi, topik business model. Yang kedua. Okey. Yang ketiga adalah korang kena tahu bisnes yang bahawasanya bisnes ni ada cabaran. Tak ada dalam dunia ni bisnes yang senang. Tak ada. Even kita kalau korang pernah tahu pernah dengar Elon Musk. Okey, Elon Musk ni mula-mula dia nak berjaya tu bukan main lagi. Susah dia punya journey dia tu. Nak dapat macam dia tu bukan senang. Okey, ada cabaran dia. Pergilah mana-mana bisnes, ada cabaran dia. Okey. Yang keempat adalah nak untung banyak kan? Nak untung banyak, jual banyak. Logik Logik di akal fikiran. Okay. Alright. Yang poin yang tambahan tadi adalah A, B kan. Okay. A tadi adalah bukan B. Alamak. A tadi clarity lah. Seterusnya adalah biar leader kenal. Okey. Ni poin penting ni. Biar leader kenal. Bagilah leader kenal. Leverage kita panggil. Leverage. Kalau korang terutamanya baru nak bina team kan, terutamanya leader yang baru hit level agent lah, terutamanya kan, dia nak bina team, of course dia tak akan pro, dia tak akan tahu selok-belok lagi tentang
business model Mama Sam ni macam mana. Dia tak tahu macam mana nak buat nak pecahkan level-level network tu. Okay, kita ada level-level tadi yang macam saya cakap tadi. Kita ada level-level yang kita kena pergi satu-satu. Ada progress dia. Progress lah saya nak cakap tadi. Okay. So kat situ korang kena bertanya lah. Bertanya dengan leader kita, bagi dia kenal. Bila once dia leader korang tu kenal korang, insyaAllah perjalanan korang akan smooth. Mudah je. Tak ada halangan pun. Sebab leader dah ada skema jawapan dah. Korang nak nak menjawab exam kan, nak jawab peperiksaan ataupun test, tapi korang nak tahu jawapan tu dengan lebih awal, korang pergilah tanya cikgu ataupun lecturer ke. Dia orang dah ada skema jawapan, ataupun dia boleh bagi hint-hint. Kalau dia tak boleh bagi skema, dia boleh bagi hint dekat korang. Macam mana nak pergi hala tuju tu, macam mana nak menuju ke destinasi tu, kejayaan tu. Okay. Alright, kita ada 3 minit lagi. 3 minit lagi sebelum kita tamatkan live. Okay, korang ada soalan ke nak tanya? Okay. Alright. Korang ada soalan ke nak tanya? Duduklah pula. Lengoh pula diri. Alright. Boleh tutup tak? Okay. So far korang jelas tak dengan poin-poin saya tadi? Kita ada dua benda. Nak nampak hala tuju ni, kena ada clarity, kejelasan, kefahaman tentang platform ni. Okay. Yang kedua adalah biar kena kenal leader. Biar leader kenal kita. Biar leader kenal korang. Okay. Okay. Jangan malu. Umpama macam ni lah. Korang dalam kelas ada orang yang suka tanya. Korang perasan tak, orang yang suka tanya dalam kelas tu, dia adalah orang yang boleh pergi jauh. Dia akan grow. Walaupun of course lah ada yang tak berjaya walaupun dia banyak tanya, tapi at least dia tahu. Okay. Daripada yang ada nak tanya soalan tapi malu. Malu memang rugilah. Rugi sangat. Okay. Okay. Okay, betul tu. Nak tanya, nak tahu lebih, kena tanya lebih. Nak belajar, kena tanya leader. Okay. Nak berjaya, kena cari cara dia. Betul. Okay. Itulah poin dia adalah kita tentang ilmu je. Untuk bisnes ni, kalau nak berjaya, kena ada ilmu lah. Okay. Kalau kita nak buat seorang-seorang, bukan bisnes. Memanglah korang boleh buat sale sebiji kek, 2 biji kek, 5 biji kek sebulan. Memang boleh. Tapi kalau korang nak berjaya, nak dapat income besar tadi, macam saya cakap tadi, nak ke level titanium, dapat 1.34 juta setahun, kena banyak bertanya. Kena korang ilmu. Terutamanya dekat leader. Dekat mama, korang dah jauh, terlalu jauh. Korang just hanya boleh tengok live mama saja, live money booster mama saja. Tapi kalau yang lebih dekat tu, ilmu tu antara korang dengan leader. Leader adalah petunjuk, ways dekat korang tu. Okay. Dulu network Mama Sat tak ramai lagi. Ramai yang boleh jumpa Mama hari-hari. Tapi bila dah terlalu ramai, Mama dia takkan boleh jumpa korang seorang-seorang. Tak boleh nak pergi rumah korang seorang-seorang. Lagi-lagi lebih-lebih kita ni PKP. And then kalau korang tak kenal dengan Mama Sab, tak tahulah cikgu nak cakap apa. Sebab rugi sangat. Kita tak connect dengan founder kita. Sebab kalau korang nak tahu kan, kalau korang pergi mana-mana bisnes,
Tak ada yang macam Mama yang mengajar setiap pagi bagi morning booster ilmu yang taraf level-level bayaran juta-juta ataupun ribu-ribu macam tu. Level dia tu, setakat tu. Dia punya level ilmu tu memang susah kita nak cari. Okay? Rugi sangat kalau korang tak pergi berguru ataupun tak melihat ataupun tak tengok live Mama Sabrina. Memang rugi sangat. Rendahkan ego. Okey, satu je saya nak bagi tahu dekat dalam platform Mamasab, kita kena rendahkan ego kita. Okey, rendahkan ego. Walaupun korang tu dulu korang adalah background stockist, master stockist, apa semua kan. Bila korang tiba-tiba korang nak join dalam Mamasab, korang kena rendahkan ego. Korang kena start daripada zero balik. Tak boleh nak pegang stok daripada mandai-mandai. Mama dah tetapkan rule, korang nak pegang stok, lantak korang lah. Kalau korang rugi, korang jangan salahkan platform. Sebab Mama dah bagi tahu jangan pegang stok, jangan keluarkan modal pun. Okay, Mama sangat marah kalau ditahu ada network yang pegang stok guna modal memang ribu-ribu macam tu. Memang dia marah. Okay, dalam tips dalam Mamasab untuk kita grow, untuk berjaya, kita kena kena rendahkan ego kita. Kita panggil coachable. Orang yang coachable, dia akan lebih cepat mendaki kejayaan tu. Okay? Alright, itu saja. Saya harap korang belajar sesuatu live saya pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi live seterusnya dengan topik seterusnya. Saya doakan kejayaan luar biasa dekat korang semua, baik yang baru join, baik yang dah lama join. Daripada dropship akan naik ke agent, yang daripada agent ataupun pre-stockist naik ke level stockist. InsyaAllah kita sama-sama berjaya dalam platform Mamasab. Itu saja. Bye.